Bab orang yang azan, dia ada seorang berazan. Babun ar-rajulu yu'adzin wa yuqimu akhar. Seorang azan, seorang yang lain pula iqamat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Zaid. Beliau berkata, Nabi SAW telah mahukan beberapa perkara berhubung dengan azan ini, tetapi tidak ada satu pun daripadanya yang Nabi SAW lakukan. Qala, beliau berkata, perawi berkata, fa uriya Abdullah bin Zaid. Selepas itu Abdullah bin Zaid telah ditunjukkan kepadanya azan ketika sedang tidur. Dia pun pergi kepada Nabi SAW lalu memberitahu baginda. Baginda pun berkata, alqih ala Bilal, ajarkannya kepada Bilal. Qala, perawi berkata, maka dia pun mengajarkannya kepadanya, yakni kepada Bilal. Qala, perawi berkata, yakni Abdullah, fa'adzana ini perawi lah, fa'adzana Bilalun fa'adzana Bilalun, Bilal pun ban. Faqala Abdullah berkata, saya telah bermimpi, wa ana kuntu uridu, dan saya mahu mengerjakannya, yakni saya mahu melawan ke azan itu. Qala, Nabi SAW berkata, fa'aqim anta, engkau iqamatlah. Dengan sanadnya satu lagi supaya itu juga yakni Abdullah bin Muhammad meriwayatkan, dia kata datuk saya Abdullah bin Zaid menceritakan kisah ini. Qala, dia berkata, fa aqama jaddi, maka datuk saya mengiqamatkan. Diriwayatkan dari Ziyad bin Nu'aim Al-Hadrami bahawa beliau telah mendengar Ziyad bin Al-Harith As-Sudai berkata, pada ketika azan pertama subuh, dia telah menyuruh saya. Maksud beliau Nabi SAW, yakni Nabi SAW telah menyuruh saya, maka saya pun azan. Faja'altu aqul, terus saya berkata, biar saya iqamat wahai Rasulullah. Dia pun terus memerhatikan ke arah timur, yakni memerhatikan fajar. Fayaqul, Nabi SAW berkata, tidak boleh selagi tidak terbit fajar. Nazala, yakni selepas terbit fajar, baginda pun turun. Fabaraza, lalu pergi ke tanah lapang, kemudian kembali semula kepadaku. Ketika itu sahabat-sahabatnya telah pun berkumpul, yakni baginda telah berwudu dan Bilal mahu iqamat. Faqala lahu Nabiyullah, tiba-tiba Nabiyullah SAW berkata kepadanya, saudara-saudara, dialah yang azan, dan sesiapa yang azan dialah yang iqamat. Qala fa aqamtu, perawi berkata, maka saya pun mengiqamatkan. Bab raf'is saut bil adzan, ini bab mengangkat suara melaungkan azan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, sabda baginda, muadzin diampunkan dosanya sejauh suaranya pergi. Wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis, segala yang basah dan yang kering menjadi saksi kepadanya. Dan orang yang menyaksikan sembahyang, yang pergi bersembahyang, ditulis pahala kepadanya 25 sembahyang, yang 25 pahala sembahyang. Wa yukaffaru anhu ma bainahuma, dan dikafaratkan dosa antara dua sembahyang. Dikafaratkan dosanya yaitu di antara dua sembahyang. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila disuruh untuk sembahyang, syaitan lari, adbara berpaling belakang, lari, walahu durat, dengan berkentut, hatta la yasma'at ta'zin, sehingga dia tidak mendengar azan itu.
Fa idza qudiyan nida, apabila telah selesai azan, dia datang. Sehingga apabila ditathwibkan untuk sembahyang, yakni diiqamatkan untuk sembahyang, adbara, dia lari pula. Sampai selesai tathwib, yakni iqamat, dia datang lagi. Hatta yakhtura, sehingga dia membisik-bisikkan di antara seseorang dengan dirinya, yakni membisikkan sesuatu ke dalam hatinya. Wa yaqul, dengan mengatakan, ingat sekian, ingat sekian. Lima lam yadhkur, kepada sesuatu yang seseorang itu tidak ingat. Hatta yazalla ar-rajul, sehingga seseorang itu tidak lagi sedar berapakah rakaat telah dia kerjakan. Bau ma yajibu min 'ala al-mu'adhdhin min ta'ahudil waqt. Ini bab kewajiban muazzin menjaga waktu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam itu ialah penjamin dan muazzin mu'tamin, pemegang amanah. Ya Allah, bimbinglah para imam atau imam-imam, waghfir lil muadzinin, dan ampunilah tukang-tukang bang ataupun muazzin. Satu lagi sifat itu juga riwayat daripada A'mash juga. Dia kata, nubi'tu an Abi Salih, diceritakan kepadaku dari Abi Salih. Dia berkata, wala urani illa qad sami'tuhu minhu, dan saya rasa, saya percaya, saya pasti mendengar hadis ini daripadanya, dari Abi Hurairah. Qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mithlahu, sama seperti lafaz dan makna hadis sebelum ini. Babul adzan fawqal manarah. Ini bab bang di atas menara. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari seorang perempuan dari Bani Najjar. Beliau berkata, rumah saya adalah rumah yang paling tinggi di antara rumah-rumah yang berada, yang terdapat di sekeliling masjid. Bilal selalu bang subuh di atasnya, yakni di atas rumah saya. Dia datang pada waktu sahur, lalu duduk di atas rumah itu dengan maksud melihat fajar ataupun cahaya fajar itu. Fa idza ra'ahu, apabila dia telah nampak fajar itu, tamatta, dia pun bangunlah sambil berkata, yakni berdoa, Allahumma inni ahmaduka, ya Allah, aku memujimu, wa asta'inuka ala Quraisy, dan aku memohon pertolongan darimu terhadap Quraisy ataupun untuk Quraisy, mudah-mudahan mereka akan menegakkan agamamu. Qalat, perawi ini berkata, perempuan tadi, thumma yu'adzinu, kemudian dia melaungkan azan. Qalat wallahi, perawi itu berkata, wallahi, demi Allah, saya tak tahu dia ada meninggalkannya walaupun untuk satu malam. Maksud beliau ucapan tadi. Sekatu lagi. Jadi berkenaan dengan riwayat Abdullah bin Zaid Ismin pada ni sudah beberapa dah kita jumpa. Yang ni semasa berbincang di antara sahabat-sahabat Nabi SAW tu, mula-mula sebelum daripada disyariatkan azan ini, ada yang mencadangkan begitu, ada yang mencadangkan begini. Dalam riwayat ini Abdullah bin Zaid ni kata Nabi SAW telah nak buat beberapa perkara berhubung dengan azan ini, tapi tak ada dia buat.
serabut pun. Satu perkara pun daripada yang diperbincangkan itu tak ada yang dibuat. Lepas tu dia mimpilah. Ni serupa dengan hak lain-lain. Serupa dengan hak lain-lain juga. Cumanya satu perkara nak sebut ni, dari segi isi dia tu tak ada apalah. Tak ada apa. Cuma yang satu perkara yang nak sebut kepada setengah-setengah kita yang ada kitab Abu Daud Arab ni, ada beberapa jilidnya, ada beberapa orang pentakhrij hadis dia tu, pentakik 4 orang rasanya. Yang itu seperti yang itu, dia kata hadis ini dhaif. Begitu juga hadis yang satu lagi dhaif. Dia kata dhaif. Sebab dhaif tu sebab Muhammad bin Amr Al-Waqifi. Sebetulnya hadis ini tidak dhaif. Ana tak setuju dengan itu. Tak setuju. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam syarah ni, siapa-siapa ada kitab Badlul Majhud ni boleh tengok. Boleh tengok sendirilah lagu mana. Itu keliru tu. Muhammad bin Amr Al-Waqifi dengan Muhammad bin Amr Al-Ansari Al-Madani. Itu maknanya kalau dia kata dhaif tu, dia faham Muhammad bin Amr ni perawi ni kan. Ni Imam Abu Daud ambil daripada Uthman bin Abi Shaybah. Uthman bin Abi Shaybah ambil daripada Hammad bin Khalid. Hammad bin Khalid ambil daripada Muhammad bin Amr. Muhammad bin Amr. Dia faham Muhammad bin Amr Al-Waqifi. Kalau hak tu memang dhaif sungguh lah. Tetapi Muhammad bin Amr ni bukan Muhammad bin Amr Al-Waqifi, tapi Muhammad bin Amr Al-Ansari Al-Madani. Hak ni sahih, orang yang thiqah, orang yang molek, tak ada apa satu. Tetapi pentakhrij ataupun pentahqiq beberapa orang kitab tu, dia sudah keliru. Dia pergi anggap hak ni Muhammad bin Amr. Sedangkan kalau di sini dia sebut ni, kalau iyalah tak perlu baca, boleh bacalah ni pada muka surat 63. Dia ada sebut orang hak nama Muhammad bin Amr ni, hak keliru ni ada 2. Seorangnya Muhammad bin Amr Al-Ansari Al-Madani. Hak ni kalau dalam kitab-kitab Hafiz Ibn Hajar dia tulis dal. Dal. Alamat dal ni simbol ataupun tanda kepada riwayat Abu Daud. Adapun Muhammad bin Amr Al-Waqifi tak ada siapa pun sebut. Dalam tamyiz dia tulis, maknanya dia ni tak ada dalam Sunan Sittah, tak ada. Bermakna ni Sunan Sittah kan ni Abu Daud ni, mana Muhammad bin Amr Al-Waqifi ada. Rekah cerita ni. Muhammad bin Amr Al-Waqifi tu tak ada dalam Sunan Sittah. Termasuklah dalam Abu Daud ni tak ada. Hak tu lah hak dhaifnya. Jadi hak adanya Muhammad bin Amr Al-Madani. Dalam kitab-kitab rijal tu dia sebut dal, dia tulis. Dal tu makna riwayat dia ni ada dalam Abu Daud. Selesai lah. Tu je benda. Lepas tu kalau nak tengok hak kata dhaif, Muhammad bin Amr bin Ubaid bin Hanzalah Al-Waqifi Al-Ansari Abu Al-Hasan Al-Basri Anil Hasan wa anhu Abu Umamah dha'afahu Al-Qattan wa wathaqahu Ibn Hibban. وذكر في التقريب محمد بن عمر الأنصاري المدني شيخ لابن مهدي مقبول من السابعة وكتب عليه دال ثم ذكر. Lepas pada itu dia sebut فقال محمد بن عمر الواقفي gini ضعيف من السابعة. Ini ضعيف. Adapun Muhammad bin Amr Al-Madani itu tidak ضعيف. Keliru situ. Itu tidak ضعيف. Lepas tu Imam Zahabi pun tulis juga Muhammad bin Amr Al-Ansari Al-Madani ni adil, seorang hukmuhu al-adalah. Yang ni dengan riwayat Ibnu Mahdi daripada dia. Tu jelas seorang yang adil. Bila adil, macam mana kita kata dhaif? Ni tidak seorang yang adil mengikut istilahnya. Tak kena. Al-Waqifi itu betul lah. Al-Waqifi itu memanglah dhaif. Memanglah Al-Waqifi itu dhaif. Tapi di sini bukan Al-Waqifi Al-Madani, sebab dalam kitab-kitab rijal
dia sebut kata Muhammad bin Amr Al-Waqifi ni tak ada dalam Sunan Sittah. Dalam Abu Daud ni pun tak ada. Muhammad bin Amr Al-Ansari Al-Madani ada dalam Abu Daud. Dan hak tu hak adil, thiqah, tak ada jadi masalah. Situlah benda ni. Rekah cerita. Perkara yang kedua, Muhammad bin Amr sini, Al-Ansari Al-Madani sini, dia ambil daripada Muhammad bin Abdullah sini. Ni keliru. Salah lagi keliru. Yang sebetulnya Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Zaid. Itu betul. Abdullah bin Zaid itulah mimpi bang. Cucu dia namanya Abdullah juga. Sini Muhammad bin Abdullah. Dari pakciknya dari Abdullah bin Zaid. Situ keliru. Yang sebetulnya bukan ammihi tetapi abihi. Ni masalah dalam sanad lah ni. Yang ni hak sebetulnya Abdullah bin Muhammad an abihi an Abdullah bin Zaid an jaddihi. Abdullah bin Muhammad daripada ayah dia, yang ni Muhammad daripada datuknya, yang ni Abdullah bin Zaid, yang ni hak mimpi tu. Gitu. Kalau kita tengok riwayat yang kedua ni kan, cuba perhati riwayat yang kedua. Abdullah bin Umar Al-Qawariri, Imam Abu Dawud ambil daripada Abdullah bin Umar Al-Qawariri, dia ambil daripada Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ambil daripada Muhammad bin Amr. Muhammad bin Amr kata, saya telah mendengar Abdullah bin Muhammad. Bukan Muhammad bin Abdullah. Lepas tu dia apa kata? Abdullah bin Muhammad apa kata? Datuk saya Abdullah bin Zaid. Datuk saya Abdullah bin Zaid. Situ. Ni betul. Ni betul. Iaitu Muhammad bin Amr. Salah satu bukti bahawa Muhammad bin Amr tadi Al-Ansari Al-Madani di sini, iaitu yang mengambil riwayat daripada dia ni Ibnu Mahdi. Ibnu Mahdi anak murid dia. Sebab Ibnu Mahdi tak ambil daripada Muhammad bin Amr Al-Waqifi, tak ambil. Tu ilmu isnad ni lah. Lepas pada tu hak ni hak kita nak. Muhammad bin Amr tadi juga dia kata, saya telah mendengar Abdullah bin Muhammad. Tadi dia kata Muhammad bin Abdullah kan. Muhammad bin Amr dia ambil daripada Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Cuba perhati. Mana kuat hak ni dengan hak tu? Imam Abu Daud nak cerita, boleh jadi dia ambil ni, dia tidak ambil secara langsung sebab riwayat yang pertama tadi. Muhammad bin Amr ambil daripada Muhammad bin Abdullah, daripada pakciknya an. Sedangkan dalam riwayat ni Muhammad bin Amr kata, saya telah mendengar Abdullah bin Muhammad, bukan Muhammad bin Abdullah. Hak ni hak betul. Di sini ada sebutkan tasrih bis sama', orang panggil. Dia kata sami'tu. Tadi an-anah tak berapa kuat. Hak ni lebih kuat. Abdullah bin Muhammad. Dan yang betulnya memang Abdullah bin Muhammad. Ammihi tadi pak saudara tu, itu keliru juga. Waham. Orang panggil waham dalam sanad hadis. Waham dalam sanad hadis. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab ni Badrul Majhul, muka surat 65, an ammihi, dalam kitab Ibnu Ruslan dia syarah Abu Daud ni. Mana Abu Daud dia syarah tu. Lagu ni juga an ammihi juga. Demikianlah kata dia dalam sekalian nuskhah Abi Daud, an ammihi lagu ni lah daripada pakciknya. Begitu juga dalam Baihaqi, begitu juga dalam Musnad Ahmad. Oleh kerana jemaah muhaddithin sepakat dan tak ada khilaf dalam perkara ni, tak ada siapa dia pun berani mengatakan hak ni salah, hak ni tashif. Tak berani. Ini pengarang ni kata, barulah kita tahu Syekh Khalil Ahmad ni orang setara mana. Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri ni setara mana orang. Baru kita tahu. Bila kita tengok dia pun royak dalam ni lagu ni berlaku. Sebab tu orang tak berani, kata dia. Nak kata ni silap ni an ambihi. Silap.
walakin la na'lamu lahu wajhan, tapi kita tak jumpa jalan, tak ada jalan kata dia untuk diterima. Fa innaha huna fi sanad, kerana dalam sanad ini tak dapat lari kata dia, min an yakuna Abdullah bin Muhammad atau Muhammad bin Abdullah. Sama ada kita terima Abdullah bin Muhammad atau Muhammad bin Abdullah. Kalau dalam sanad tu kita kata Abdullah bin Muhammad, bermakna dia adalah cucu kepada Abdullah bin Zaid, dan dia beriwayat daripada datuknya, bukan daripada pak saudaranya. Kalau dalam kitab-kitab rijal sebut dia riwayat daripada datuk dia, tak ada daripada pak saudara. Kalau Muhammad bin Abdullah, bermakna dia ni anak kepada Abdullah bin Zaid, dan dia beriwayatkan daripada ayah dia. Apa makna daripada pak saudaranya? Kalau sini maksudnya Muhammad bin Abdullah, maknanya anak pada Abdullah bin Zaid itu sendiri. Bapa dia riwayat daripada pak saudara dia pulaknya? Dia memang dalam kitab-kitab rijal dia sebutkan dia riwayat daripada ayah dia, tak ada riwayat daripada pak saudara tu. Dengan sebab itu kita tak boleh kata atas dua-dua andaian tadi kita nak terima kata an ammihi ni, tak boleh kok mana-mana. Bahkan yajib an yuqal, bahkan mesti kita kena kata an jaddihi au an abihi, sama ada daripada datuk dia ataupun daripada ayah dia. Ammihi tu keliru. Sebab itu kita tak boleh kata orang dulu tak ada sebut lagu tu belakang tu, jadi orang kedia ni tahu mana, tak boleh kata. Kadang-kadang Allah SWT nak beri pahala ke orang kemudian, biar dia usaha, biar dia bercekal mata, baru dia boleh ilmu Allah SWT bagi. Supaya juga Syekh Khalil Ahmad. Mana dia sebut, maknanya kalau kita tengok kitab-kitab lain tak ada lagu ni. Sedangkan ni mengikut kajian dia, bukan keliru pak saudara tu, sama ada datuk ataupun ayah dia. Sebab kalau kita andalkan Abdullah bin Muhammad daripada Abdullah bin Zaid, mana cucu dia ambil daripada ayah dia ataupun daripada datuk dia Abdullah tu. Kalau kita kata Muhammad, bermakna anak kepada Abdullah bin Zaid. Dalam kitab-kitab rijal dia sebut dia ambil daripada ayah dia, tak ada pak saudara ke apa, tak ada. Situ benar. Dalam riwayat yang kedua ni Abdullah bin Muhammad kata, dia kata datuk saya Abdullah bin Zaid. Jelas dia ni Abdullah bin Muhammad ni cucu. Kalau kita kata Muhammad bin Abdullah, maknanya tadi riwayat yang pertama tadi, kalau kita kata Muhammad bin Abdullah daripada pak ciknya, daripada Abdullah bin Zaid. Muhammad bin Abdullah bin Zaid ni tidak ambil terus daripada ayah dia, ambil daripada pak saudara dia. Pak saudara dia tu nama apa? Situ tak jelas. Sedangkan di sini Abdullah bin Muhammad ni kata tok saya Abdullah bin Zaid menceritakan hadis ini. Maknanya ini menunjukkan dia dengar tok dia dan dengan tok dia tu, dia dan Abdullah bin Muhammad. Jadi riwayat yang kedua ni lebih kemas dari segi sanad dia. Jadi tujuan Imam Abu Dawud mari dua ni pun dia nak ayat dah lah tu, dia nak isyarat dah. Itu cara kitab zaman dulu dia pasti halus lagu tu, dia tak ayat terang, dia pasti goyak gitu. Lepas tu kalau kita mengaji kita nampak lah, kalau kita tak mengaji, tak baca kitab syarah ke apa, habis tak payah banyak ni lagu ni. Baiklah, hadis yang seterusnya ini hadis Ziyad bin Al-Harith As-Sudai. Dia kata bila azan mula-mula, azan subuh tu, Nabi SAW suruh aku peban azan mula-mula ni maksud mana. Jadi dalam istilah ni kita kena faham istilah hadis. Dia ada beberapa perkara. Kadang dia sebut azanain, dua azan. Maksud dua azan itu azan dengan iqamat. Ini termasuk dalam bab taghlib, orang panggil bab taghlib. Dua ban tu bukan maksud dua ban dah, satu ban satu iqamat, tapi dia sebut azanain supaya umarain, qamarain dan sebagainya. Umarain itu maksudnya Abu Bakar dan Umar, bukan dua Umar.
Umar sah, Abu Bakar sah. Dua tu disebut Umarain. Dua tu disebut Umarain. Apa? Taglib. Dia ada kaedah dia lah. Taglib. Supa juga di sini adzanain. Kalau dalam setengah-setengah kitab tu dia sebut pada hari Jumaat zaman dulu dia sebut ada 3 azan. Jangan kita faham 3 azan. Hari Jumaat 2 saja azan, yang ketiganya ialah iqamah. Tapi dia sebut 3 azan. Itu istilah dalam kitab lama. Bukan bermakna 3 pula azan. Kalau kita learn ni 2 azan. Hak tu pun setengah-setengah orang dia kata bid'ah dah. Macam mana 3 pula ni zaman Sayyidina Uthman? Ada dalam riwayat. Bukan 3. Satu daripadanya ialah iqamat. Hak 2 tu memang sabit. Hak 2 tu. Dan tidak boleh dikatakan bid'ah sebab dilakukan oleh sahabat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Uthman. Dan orang lain pun senyap tak kata apa. Tak boleh kita kata bid'ah. Lepas tu yang Sayyidina Uthman buat tu 2 tu, dia ada, jadi ada asal dia. Walaupun maknanya dengan cara yang masa tu tidak sama lah. Masa tu tidak sama. Ni satu lagi makna azan yang pertama subuh. Makna hak sebelum subuh tu. Yang ni yang kedua. Perbahasan yang kedua, iaitu azan ni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2. Azan menandakan masuk subuh sah. Lagi azan sebelum masuk waktu subuh. Tu azan. Yang ni kira-kiranya azan yang mula-mula. Yang ni azan untuk gerak orang ataupun mengingatkan orang yang tengah duduk bertahajud, duduk gapo tu semua tu, supaya bangun. Kalau hak tidur bangun nak sahur, nak puasa, dia bangun sahur. Ataupun hak duduk bertahajud gapo tu, dia tahu dah ini sudah akhir waktu dah. Sebab itu zaman Nabi SAW bukan orang tulah band 2 tu. Bukan orang tulah. Hak band sebelum subuh tu orang ni. Hak band yang kedua tu orang ni. Dia maknanya sahabat-sahabat maklum dah. Jadi hak mana duduk bertahajud ke apa, tak buat witir lagi, dia boleh buat witir dah tu pasal nak ujung dah. Kira-kiranya itu 2 azan. Jadi 2 azan itu bukan menandakan masuk subuh hak mula-mula tu, sebagai peringatan. Jadi Sayyidina Uthman faham, ini mengikut setengah-setengah ulama lah, untuk peringatan, untuk panggil orang, untuk biar dia tu bersiap sedia. Tu azan pada hari Jumaat tu. Azan pada hari Jumaat hak yang pertama. Ini kalau kata sebelum masuk waktu pun tak jadi masalah. Sebab hak ni azan sebelum subuh ni sebelum masuk waktu lagi. Bukan menunjukkan masuk waktu subuh. Yang ni untuk orang bersiap-siap, berjaga-jaga. Gitu. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Sebab ada maksud tu. Maksud tu ada. Jadi tidak dibuat pula sebagai tandanya benda lain, dengan menggunakan benda lain, dengan ngaji Quran, kalau kita kata pasal ngaji Quran ataupun lain-lain lah. Tak ada buat lah kata. Yang ada buatnya band. Jadi dengan sebab itulah dia buat band. Itu satu. Yang kedua, kalaulah dia tidak qiyas dengan ni pun, dia tu khulafaur rasyidin dah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kamu kena ikut sunnah aku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Sunnah khulafa'ur rasyidin. Dia tidak kata bid'ah. Dia kata sunnah khulafa'ur rasyidin. Itu kena beringat tu. Sebab orang-orang yang kadang-kadang dia tidak cermat, dia kata bid'ah. Termasuklah ini yang anak perhati sendirilah. Dr. Hasbi Siddiqi, dia ada sebut ini bid'ah. Dalam kitab dia bid'ah, dia sebut itu tidak tepat. Anda tidak setuju. Sebab apa? Dalam hadis sebut sunnatil khulafa'ir rasyidin, bukan sunnah Nabi, sunnah khulafa'ir rasyidin. Dan Nabi suruh pegang tu. Kita tak boleh kata bid'ah, dan Nabi SAW sudah kata sunnah dah. Kecuali kalau khulafa'ur rasyidin tak ada buat. Kalau khulafa'ur rasyidin tak ada buat, kalau kita tak buat, nak puasa pun tidak jadi masalah. Tapi nak kata bid'ah hak 2 tu tak boleh. Syatibi ni suruhlah. Syatibi ni jaga benar masalah bid'ah. Dia tulis kitab I'tisam. Dalam kitab I'tisam tu dia tak boleh kata bid'ah ni.
Dia kata tak boleh kata bid'ah. Sebab hak sanilah sepanjang kata tadi. Sebab Nabi SAW sudah kata da'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Dia pun pegang hak tu juga. Dan lepas tu dia buat andaian. Dia kata ada dua cara khulafa'ur rasyidin buat. Boleh jadi dia tahu, tetapi dia tidak cerita kepada orang, tidak sampai kepada kita maklumat hak dia tahu daripada Nabi SAW. Dia tidak buat sendiri. Misalnya hak ban 2 kali hari Jumaat, apabila dia buat ini menunjukkan dia tahu. Supaya juga Sayyidina Umar, dia buat sembahyang tarawih tu dengan tetap, dia tentukan pada bulan Ramadan tu, di masjid tiap-tiap malam, walaupun zaman Nabi tak ada buat. Kira-kiranya ini mengikut Syatibi, dia tahu Nabi SAW nak lagu tu, cuma tidak sampai riwayat itu kepada kita. Maknanya kalau lagu tu asalnya daripada Nabi SAW juga, satu perkara. Yang kedua kata dia, boleh jadi tak ada, kerana dia tak tahu daripada Nabi SAW, tidak tahu, tetapi dia buat. Bagi kita ahli sunnah, dia buat memang tak ada asal daripada Nabi SAW. Kalau andaikan begitu pun kita tak boleh kata bid'ah juga. Itu kena beringat, kena beringat. Hak bid'ah ni kalau selagi khilaf, kita kena betul langsung berlapang dada. Kalau hak tak ada khilaf, tak boleh. Hak tak ada khilaf. Kalau hak ada khilaf, kita berlapang dada. Soal kita tak boleh buat, kita rasa itu soal lain. Tak apa, tidak mesti buat tu, tak mesti. Tetapi kalau buat, tak boleh dikatakan bid'ah. Sebab kalau kita kata bid'ah, buat bid'ah, maknanya sahabat-sahabat besar buat bid'ah. Dia tu je buat bid'ah. Tak boleh lagu tu, tak mungkin sama sekali. Kalau lagu tu boleh rosak akidah kita. Mana sahabat-sahabat tu sendiri buat bid'ah, sahabat-sahabat besar pula tu. Tak kena beringat tu tak boleh. Jadi mana azan yang pertama di sini boleh jadi azan hak sebelum subuh tu. Boleh jadi juga azan yang pertama di sini dengan makna azan itulah azan hak masuk subuh tu. Azan hak yang kedua tu, seperti kita ayat tadilah, maksudnya iqamat tu. Sebab ada dua makna kan azan ni dalam kitab-kitab hadis, azan dengan makna qamat, azan dengan makna azan subuh. Jadi apabila dia kata bila azan yang pertama subuh, azan yang pertama subuh ni ada dua makna. Hak sebelum subuh tu ataupun azan subuh. Itu yang pertama. Sebab yang keduanya iqamat tu. Kalau hak pendapat lagi, azan yang pertama tu hak sebelum subuh. Hak yang kedua tu azan hak masuk subuh tu. Itu makna, dua makna. Nabi SAW suruh saya saya pun kata saya nak qamat kata. Saya nak qamat kata. Wahai Rasulullah. Dia pun duduk, tunggulah tengok ke masyrik sebelah timur ke arah fajar. Nabi SAW pun kata nanti sehingga naik fajar, jadi hadis ini menunjukkan bahawa di antara dua makna tadi, yang lebih tepatnya azan yang pertama tu maksudnya azan hak masuk subuh, hak yang kedua tu ialah qamat maksud dia. Sebab apa sini Nabi SAW kata jangan nanti dulu sehingga terbit fajar. Maknanya dia tidak ban lagi sebelum subuh tu sehingga terbit fajar, barulah Nabi SAW benarkan ban yang pertama saat ni. Hak yang kedua tu apa mana? Qamat tu lah orang panggil azan yang kedua. Dia masalah penggunaan istilah bahasa tu. Jadi sebab apa? Satunya hak biasa ban sebelum subuh ni di tempat ni dalam perjalanan ni tak ban sebelum subuh tu, masuk subuh tu baru ban. Adapun di tempat sendiri, mana di Madinah tu, ketika tidak dalam perjalanan memang ada ban sebelum subuh tu. Ketika orang masing-masing duduk tidur ke apa. Adapun dalam perjalanan ni tidak timbul masalah tu. Jadi yang sesuai je di sini ban yang pertama ni ban hak masuk subuh. Sebab apa? Satu, dalam perjalanan. Yang kedua, Nabi SAW kata nanti jangan sehingga terbit fajar. Bermakna dia tak boleh ban sebelum terbit fajar. Jadi hak kata yang pertama daripada azan tu maksudnya ban hak masuk subuh tu. Begitu. Lepas tu sahabat-sahabat pun marilah. Bila berhenti, Nabi SAW berhenti pergi ke tanah lapang untuk buang air lah. Lepas tu mari pula. Ketika dia mari pula tu, sahabat-sahabat sudah sampai dah. Jadi bila pun nak ban, Nabi SAW pun kata saudara-saudara ni dia yang ban. Siapa-siapa yang ban dia lah yang qamat. Qala, perawi tu pun kata fa aqamtu, saya pun qamat lah.
Jadi ni ni kalau kita kira hadis ini menunjukkan orang yang orang itulah juga yang qamat. Orang itulah juga yang qamat. Ini pun satu masalah khilaf juga. Kalau kita tengok hadis Abdullah bin Zaid hak tadi, dia ajar Bilal, lepas tu dia kata saya nak Nabi SAW kata mu qamat lah. Maknanya orang lain orang lain qamat. Boleh tu. Boleh tu boleh belaka, semua pun kata boleh. Tapi hak mana hak lebih afdal? Hak mana hak lebih afdal? Jadi ada hak kata orang hak lain, hak qamat hak lain, hak tu hak afdal. Sebab apa? Inilah pegang hak Bilal ni. Bilal jubah Abdullah bin Zaid dia qamat. Begitu juga kadang-kadang Bilal Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pak buta tu suka juga. Dia qamat, kadang-kadang dia Bilal qamat. Ada juga riwayat lagu tu. Maknanya boleh kedua. Jadi riwayat yang kita baca saat ni semuanya di bawah ar-rajul yu'adzin wa yuqimu akhar. Satu orang satu orang qamat, hak lain pula qamat. Dalam riwayat Hani Sudai ini, Ziyad bin Al-Harith As-Sudai ini, dia dia qamat. Gitu. Hak mana hak lebih afdal? Jadi ada khilaf di situ, ada khilaf. Jadi dari segi harus tu semua kata harus. Hak lebih afdal, hak tu hak khilaf. Hak lebih aula hak mana? Kebanyakan mereka mengatakan la farq. Tak ada beza, boleh berlaku. Tak boleh nak kata hak mana lebih, hak ni korang super je. Tak ada hak aula pun tak ada. Super je. Ikut hak mana-mana. Di antara yang berpendapat begitu ialah Malik dan kebanyakan ulama Hijaz, Abu Hanifah dan kebanyakan ahli Kufah dan Abu Thawr. Dia berpendapat tak ada beza, tak ada beza. Super hak tu boleh, hak tu boleh. Orang tu dia nak qamat pun boleh juga. Dia lepas tu orang lain nak qamat. Mana lebih? Lebih kurang. Super. Ada juga ulama yang mengatakan orang hak hak tu lah hak qamat. Hak tu lebih afdal. Hak tu lebih afdal. Termasuk dalam sunat lah. Sunat dia kata lebih afdal begitu. Dalam mazhab Hanafi pun ada juga pendapat yang menyebutkan bahawa lebih afdal hak itulah juga yang qamat. Mana kalau orang lain iqamat sehingga hak tu jadi kecil hati ataupun jadi tidak senang hati, makruh. Makruh. Siapa gitu hukumnya? Makruh. Sebab apa? Dia telah mengganggu, menyebabkan kecil hati saudara dia. Tak boleh. Imam Syafi'i pula kata makruh. Kalau orang lain, orang lain nak qamat orang lain, makruh. Sama ada hak tadi tu dia kecil hati kau, tidak kecil hati kau, makruh berlaku. Maknanya bagi dia hak lebih aulanya orang yang orang itulah yang qamat. Hak lebih aula, hak afdalnya. Harus tu harus berlaku. Tapi sama ada terganggu ataupun kecil hati hak tu ataupun tidak kecil hati, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia pegang dengan hadis Harith As-Sudai, Ziyad bin Harith As-Sudai, ataupun kalau dalam kitab-kitab hadis dia panggil hadis akhi Suda. Hadis saudara Suda ni, Sudai, saudara Suda ataupun saudara Sudai, dia sebut gitu. Dia pegang dengan waktu lah. Sebab bila-bila mari tu, bila nak qamat tu, Nabi SAW kata saudara Suda ni dia tadi, siapa-siapa yang dialah hak iqamatnya. Ini menunjukkan bahawa orang yang hak lebih afdalnya dialah yang qamat. Jadi itulah pegangan orang yang mengatakan orang yang hak afdalnya orang itulah yang qamat, sebab pegang dengan hadis yang kedua. Orang yang kata tak ada kelebihan, serupa je, ataupun ada kelebihan,
Mana orang lain bang, orang lain qamat, dia pegang dengan hadis yang mula-mula tadi. Sebab itulah Imam Abu Daud buat tajuk satu orang bang, satu orang lain qamat. Satu orang bang, satu orang lain qamat. Dia tidak jawab hak mana lebih afdal. Dia nak ayatnya ada khilaf lah tu. Khilafnya duduk mana? Dua hadis tadi. Tiga kira dua lah. Satu dua tu kira serupa. Jadi itulah punca khilaf dalil masing-masing. Jadi bagi orang yang kata tak ada beza ataupun lebih afdal, orang lain qamat, orang lain dia pegang dengan hadis mula-mula. Lepas tu ni hadis ni dia persoalan pula. Kalau kita tengok dalam hadis Sudai ni, iaitu perawi dia Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi, ni dhaif. Dia ni dhaif. Bila dhaif tak boleh nak buat hujah lah, kata dia. Jadi hadis Sudai dhaif. Sebab itu Imam Tirmizi kata innama na'rifuhu min hadis al-Ifriqi wa huwa dhaif. Kita hanya tahu hadis ini daripada hadis Ifriqi ni, orang Afrika ni. Dan dia ni dhaif. Dha'afahu Yahya bin Sa'id Al-Qattan wa ghairuhu. Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan selainnya telah mengatakan dia ni dhaif. Imam Ahmad kata la aktubu hadis al-Ifriqi. Saya tak mahu tulis hadis Ifriqi. Begitulah. Jadi dia kata tak boleh pegang. Bagi orang yang kata hadis mula-mula sebab tak boleh nak pegang juga. Sebab dia kata dhaif. Sebab pakar tadi kan tak kena tu. Sebab Muhammad bin Ammar itu bukan Al-Waqifi, tapi Muhammad bin Ammar itu iaitu Al-Ansari Al-Madani, iaitu tidak dhaif. Hak tu tidak dhaif. Tapi hak Ifriqi ni jelas dhaif. Walau bagaimanapun kita kena jagalah hak sederhana, kita ambil jalan tengah, iaitu kalau berasa hati lah. Kalau kita takut berasa hati terkilat, maka apa ni, molek tak usah orang lain lah, dia tu kabar tu. Apalagi kalau kita tengok apa ni hadis akhi Suda ataupun Sudai ni, kita tengok sini dia minta tu, wahai Rasulullah, saya nak qamat, biar saya qamat lah. Dia minta biar saya qamat lah. Jadi atas permintaan dia tu, maka Nabi SAW mengutamakan dia, bukan kerana orang yang baik tu apabila dia qamat maka lebih afdal. Tidak, kerana dia tu nampak nak benar. Sebab apa? Dia ni baru Islam, tengah berangi. Jadi bukan ini menunjukkan satu kelebihan, ada kelebihan. Satu. Yang kedua, setengah-setengah orang dalam setengah-setengah syarah lah, dia kata Nabi SAW sini tak kenal kebilaan. Pula tak kenal lagu mana. Nabi SAW ni buat dia secara sindiran lah, sindiran yang halus. Dia tidak kata secara langsung kamu tak sah qamat, kamu tak sah ban, tak. Tapi dia suruh orang lain. Sebab apa? Sebab bila jenera. Mana riwayatnya? Kita tengok sini. Umpamanya ada sebut nazala airah ni dalam riwayat Bahaqi dalam sunannya, sanad dia marilah, tak apa kita baca sanad tu. Dia kata Nabi SAW dalam satu perjalanan dia, bila tiba waktu sembahyang, orang ramai apa berhentilah. Mereka pun cari Bilal, tak jumpa Bilal. Maka bangunlah satu orang, dia pun ban. Kemudian Bilal pun mari. Faqala al-qaum inna rajulan qad adzana. Ada orang lain ban dah, orang royak kepada Bilal lah. Famakatha, dia pun tunggulah sebentar. Faqala al-qaum huwa naimun. Ada dalam ramai-ramai tu makna dia kata dia tidur. Thumma inna Bilal arada an yuqima. Lepas tu Bilal nak Bilal nak qamat. Nabi SAW pun kata mahlan ya Bilal, nanti Bilal. Fa inna ma yuqimu man adzana. Hak boleh qamat ialah orang hak ban. Gitu. Atau hak lebih baik qamat ialah orang yang ban tadi. Ini adalah satu sindiran Nabi SAW kepada Bilal sebagai satu pengajaran, hukuman lah kepada dia.
Apa yang jenera? Apa yang tak ada saat ni? Sepatutnya jaga molek lah dan muka Tok Bilal. Jadi hukum yang seperti itu cukup berat tu kepada Bilal. Mana Nabi SAW macam tak kenal lah ke dia kira-kiranya. Siapa tak sibui ke dia ni? Tapi dia tidak kata secara langsung, secara direct. Dia kata lagu tu orang lain, biar orang lain lah komat. Gitu. Sebenarnya pengajaran kepada Bilal supaya jangan lagi buat lagu tu. Tetapi apa salahnya Bilal? Dan dia tak, walaupun dia Tok Bilal, kata Tok Bilal pun dia orang. Nyada ketika jenera terlepas begitu, letih kau lagu mana kau. Nyada. Patutkah Nabi SAW tu nak hukum dia begitu? Kan dia suruh Bilal jaga, tunggu. Kita nak sembahyang subuh ni. Tiba-tiba Bilal pun jenera sekali dengan dia. Dia tak kata apa. Bilal kata, Tuhan yang telah mengambil nyawa aku, Tuhan itulah juga telah mengambil kesedaran kau. Nabi SAW pun tak kata apa. Sebab manusia. Hak ni pun begitu juga. Kalau kita nak ambil kira tu, nampak macam Nabi SAW tak apa kena kepada Bilal itu, ataupun mengkritik Bilal secara halus. Tak boleh. Tak boleh tu. Bukan lagu tu cara Nabi SAW. Kalau dia nak kata dia ayat tu lah, jangan buat lagu tu lagi. Ini tidak. Apa lagi riwayat saat ni, Sudai saat ni pun dhaif. Lepas tu riwayat dalam Baihaqi saat ni pun dhaif juga. Jadi sehingga nampak macam Nabi SAW tak kenal kepada seorang sahabat tu, kecuaian dia. Tak boleh lagu tu. Tak padan dengan hadis-hadis umpama ini. Mana kita nak pegang sehingga jadi nampak orang boleh buat kesimpulan gitu. Memang pun ada dalam syarah-syarah hadis setengah-setengah tu buat kesimpulan gitu. Tak kena. Tak salah, baik tak sah. Sebab apa? Hadis ini tafarrada bihi Sa'id bin Rashid wa huwa dhaif. Dhaif juga. Hak dalam Sunan Baihaqi tadi. Boleh. Sebab sebagai manusia, Nabi SAW cukup faham manusia ni. Setara Khalid bin Walid, dia kata, Allahumma inni atabarra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Aku berlepas diri denganmu daripada apa yang dilakukan oleh Khalid. Mana dia tak kena benar lah dengan perbuatan Khalid. Tapi lepas pada tu dia boleh jadi panglima lagi. Manusia. Apalagi dalam perang nak jadi kawal bukan senang. Semuanya nak betul belakang, lendik belakang. Hak duduk di rumah saja boleh lah nak berlendik lagu tu. Banyak kerja tak ada. Dia ada lah tempat-tempat hak jadi tersalah, tergelincir. Nabi SAW boleh terima sahabat-sahabat dia hak lagu tu, walaupun dia tidak setuju. Cara lagu ni tak betul. Tetapi sebagai manusia boleh ada berlaku kekurangan seperti itu, jadi dia boleh terima. Begitu juga Bilal ni pun. Apa ya dia siapa nak kata lagu tu? Hak ni tidak kerana lain kalau kita nak terima. Sebab dia tadi minta, dia baru Islam, nak qamak pula. Sebab itu Nabi SAW bagi kepada dia. Kemudian habis itu bab mengangkat suara. Mengangkat suara. Bab dalam sanad ni mula-mula ni hadis daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW. Tukaban tu diampunkan kepada dia gini-gini. Ada beberapa perkara dalam sanad ni. Yang pertama disebutkan Musa bin Abi Aisyah. Sedangkan ni ada beza nuskah. Dalam nuskah tulis tangan dia kata. Dalam nuskah Mesir ginilah, iaitu Musa bin Abi Aisyah. Tapi dalam nuskah Aunil Ma'bud, nuskah Aunil Ma'bud ni syarah Abu Daud juga. Sebelum daripada Badlul Majhud ni ada seorang ulama India juga. Dia tulis syarah Abu Daud ni, Aunil Ma'bud. Dia ada kitab Abu Daud, nuskah dia sendiri.
Dan begitu juga dalam nuskhah Dihliyah Al-Mujtabaiyah. Ini nuskhah Abu Daud cetakan India juga. Sebab India dia tempat pusat ilmu hadis kan. Jadi dia cetak banyak kitab-kitab hadis. Kok tak ada lain pun ada. Dia Musa bin Abi Uthman, bukan Musa bin Abi Aisyah. Beza tu. Sebab tadi lah Muhammad bin Amr Al-Waqifi, Muhammad bin Amr Al-Ansari Al-Madani. Ni lain. Kalau Musa bin Abi Uthman orangnya kuat, wa zahir annahu as-shawab, yang jelasnya hak ni hak betul, kata dia. Kata Khalil Ahmad Saharanpuri ni. Khalil Ahmad Saharanpuri ni, Saharanpur nama tempat lah, di Uttar Pradesh. Tempat anda duduk tak jauh lah. Anda duduk dulu di Deoban. Lepas tu dia Saharanpur ni tak jauh lah. Dia macam Kota Baru lah. Kota Baru, ibu negeri. Distrik dia tu bukan ibu negeri juga. Kalau ibu negeri Uttar Pradesh tu besar, tu lah kenal. Tempat anak pergi kemudian ni, hak dulu dia distrik lah. Sebab kita kata Pasir Putih ke kawasan Pasir Putih tu bandar gitu. Saharanpur ni dia masyhurnya dengan ilmu hadis. Saharanpur dia dekat lah dengan dia, tak jauh. Tapi ramai situ orang alim besar, terutama dalam bidang hadis di Saharanpur. Jadi Aunul Ma'bud, dia Aunul Ma'bud ni aliran lain. Dia aliran ahli hadis orang panggil. Pengarang dia. Ahli hadis ni dia tak ada mazhab. Dia tak sifatkan mazhab. Tidak terikat dengan mazhab mana-mana. Dia ikut hadis. Hak mana mazhab mana-mana hak lebih tepat, lebih sesuai dengan hadis, hak tu yang dia terima. Hak lebih tepat dan lebih sesuai dengan hadis, hak tu hak dia terima. Tu ni puak-puak Aunul Ma'bud. Tetapi Badlul Majhud ni dia tidak ni. Dia bermazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Aliran Hanafi. Tetapi hadis juga. Tapi dalam fiqh dia lebih cenderung kepada Hanafi dan tarjih mazhab Hanafi. Dia kata dalam nuskhah Aunul Ma'bud dan nuskhah cetakan Delhi, Musa bin Abi Uthman hak zahirnya hak ni hak betul. Sebab apa? Dalam Nasai, Sunan Nasai, Ibnu Majah dan Baihaqi juga ada sebut Musa bin Abi Uthman. Siapa dia? Sebab kalau sebut anak murid, ambil daripada dia ni, siapa dia? Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Rijal, orang ni Musa bin Abi Uthman, anak murid dia siapa? Ni dia sebut amal lah. Kalau hak kitab besar tu, kalau hak kecil-kecil dia sebut dia 3 orang. Kalau kitab besar tu sebut habis. Tok guru dia siapa? Situ kita boleh tahu ni Musa bin Abi Aisyah bukan hak ni. Musa bin Abi Uthman hak lebih tepat. Sebab Musa bin Abi Aisyah tu orang lain. Dulu kita sudah jumpa dia, Musa bin Abi Aisyah. Itu satu perkara. Yang kedua iaitu Abi Yahya. Musa bin Abi Aisyah dia ambil daripada Abi Yahya. Abi Yahya tu ambil daripada Abi Hurairah. Abi Yahya ni dia meriwayatkan dari Abi Hurairah, dari Abi Sa'id, Abi Amr, Sahal bin Sa'ad. Ibnu Hibban menyenaraikan dia ni di antara perawi thiqah. Nasai dalam Jarh wa Ta'dil dia kata laisa bihi ba's, tak apa. Syaukani kata dalam isnadnya ada Abu Yahya Ar-Rawi, dia ada ambil hadis daripada Abi Hurairah. Dia kata Ibnu Al-Qattan berkata la yu'raf, tidak diketahui dia ni, maknanya majhul. Tetapi Ibnu Hibban mendakwa dalam sahih dia bahawa namanya Sam'an. Namanya Sam'an. Tak apalah. Riwayat ni tak apa, boleh pakai. Daripada Nabi SAW dia kata muazzin itu diampunkan dosa dia tu sejauh suara dia pergi. Sejauh suara dia pergi. Apa makna? Maknanya kalau ditakdirkan, kalau Tuhan buatlah dosa dia tu berjisim, nampaklah boleh pergi sejauh mana dosa dia tu. Banyaknya. Kalau kita kata air, kalau kita lerak air, boleh pergi seluas mana. Ni kalau dosa tu, kalau
kalau kita tebarkan dosa itu, nak pergi sejauh mana? Sejauh suara dia tu pergi, mana dosa dia terhapus. Itu satu makna. Satu lagi maknanya, kalau dia melakukan dosa sejauh tu, sejauh suara dia tu, pun dosa dia diampunkan. Dosa dia diampunkan. Itu makna sejauh suara dia tu. Ada lagi maknanya, iaitu diampunkan dosa dia sejauh suara dia. Dosa bukan dosa dia. Hak tadi dosa dia, ni dosa orang lain hak dengar, hak duduk situ, kawasan tu, hak bermukim di kawasan tu, sejauh suara dia dengar, dosa-dosa orang tu pun diampunkan. Itu makna lagi. Ada lagi makna dia, iaitu sejauh didengari suara dia tu. Yang ni setiap binatang, gapo semua, benda-benda beku, benda-benda tidak hidup pun beristighfar untuk dia. Itu ada beberapa makna dia lah. Jadi wa yashhadu lahu, dan menjadi saksi kepadanya, kullu ratbin wa yabis, setiap yang basah dan yang kering. Wa syahidus salah yuktabu lahu 25 salatan. Lepas tu orang yang pergi sembahyang dengan sebab dia ban, maknanya orang pergi sembahyang Jumaat boleh 25 pahala. Ini sesuai dengan hadis lain lah. Orang yang pergi sembahyang Jumaat tu boleh 25 pahala. Kalau dia sembahyang seorang boleh sah. Lepas pada itu satu makna. Maknanya orang pergi sembahyang tu sendiri boleh 25 pahala. Orang tu boleh 25 pahala kerana siapa? Kerana dia. Mana boleh jugalah ke dianya, kira-kiranya, sebab sabit dengan dia. Satu lagi makna dianya, orang yang pergi sembahyang tu kerana dia ditulis untuknya tu maknanya untuk muazzin tadi 25 pahala sembahyang. Maknanya istimewa lah. Bukan 25 pahala kepada orang yang pergi sembahyang tu, kalau boleh kepada orang tu pun suku. Waktu hadis suku. Hak ni hadis ni nak cerita orang yang ban tu. Kalau orang pergi sembahyang kerana dia ban, boleh pahala 25 sembahyang. Orang yang pergi sembahyang boleh pahala ke dia, orang ban. Tu ada kelebihan dia lah. Wa yukaffaru anhu ma bainahuma, dan dikafaratkan dosanya. Jadi lahu tadi ataupun anhu ni boleh kembali kepada orang yang pergi sembahyang ataupun tukar ban. Ada dua pendapat. Dikafaratkan dosanya, dosa orang yang pergi sembahyang dengan sebab tukar ban tu ban. Dia pergi sembahyang, dosa antara dua sembahyang diampunkan orang yang pergi sembahyang, ataupun dosa orang yang ban. Dosa orang yang ban tu antara satu sembahyang dengan satu sembahyang lagi tu diampunkan. Dosa lagu mana? Supaya kita tahu dah lah, kalau lagu ni dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa kecil bukan dosa besar. Inilah kelebihan muazzinnya. Kelebihan muazzin. Seterusnya, riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang ban, syaitan lari, ketuk syaitan. Jadi lari terketuk ni, apa ketuk ni? Kerana berat. Maknanya ban ni berat kepada dia. Jadi dalam syarah-syarah dia sebutlah, supaya dengan hemah juga, tak cerdik ni. Apabila orang bebankan barang atas dia tu, jadi terketuk dia. Hemah tu pun jadi ketuk juga. Jadi hak ni pun lagu tu juga. Padahal orang muat atas belakang dia tu benda yang berguna, tapi dia tak ada manfaat apa pada dia. Adanya seksa tubuh dia. Jadi siapa terketuk dia lari. Satu. Yang kedua, terketuk ni lari buat apa? Dia tidak suka. Dia tidak suka kepada ban tu. Jadi dia ketuklah macam buat nganyi. Buat nganyi. Macam buat nganyi. Jadi supaya dengan orang yang tak suka dengan sesuatu perbuatan kan, jadi tungging punggung. Gitulah. Jadi hak ni pun dia ketuk ni maknanya nak menyatakan dia tidak suka, dia benci. Dia nak buat nganyi lah. Tapi dia tak boleh duduk dekat. Nganyi-nganyi pun boleh-boleh takut lah. Boleh-boleh takut. Seksa, sakit dia. Boleh-boleh takut, dia tungging ataupun ketuk. Itu maknanya durat.
Yang ketiga, maknanya dia ketuk ni supaya dia tak dengar. Biar dia dengar golai. Biar dia dengar ketuk dia, baik lagi. Ada yang berpendapat begitu. Ketuk tu tak ada faedah, kita kata. Ketuk tu. Ketuk tu tak ada faedah, dan begitu juga ketuk ni perkara yang tidak molek. Tetapi daripada dengar bel tu, baik dengar ketuk dia. Mana dia tak sewi dengar lah. Supaya kalau orang tak benci kepada gapo-gapo ke tak, ngaji Quran kau pasal lagu derah kau. Misalnya kita nak lawan dengan tu, biar tak dengar, hilang, tergelar. Ni pula ketuk. Itu makna ketuk tu. Yang keempatnya, ketuk ni maknanya seksa dia, sakit dia. Dia tak boleh duduk dekat. Ini kelebihan azab, kelebihan bel. Nabi SAW sudah cerita kepada kita. Dengan sebab itulah, kalau orang kata susuk katu ke, tak hilang, tak jumpa, kau orang bel. Memang itu kelebihan bel. Sebab apa? Syaitan dia lari, dia tak boleh duduk, dia seksa apabila dibal. Begitu juga api, kalau derah kuat sangat pun, dia ada berkait dengan syaitan juga, orang bel juga. Sebab itulah dalam kitab-kitab dia ada sebut tu, banyak tempat-tempat yang bel. Kelebihan dia. Begitu juga kalau pergi ke tempat-tempat yang sunyi sangat, pelik nampak, orang bel. Sebab kalau bel tu nyatalah hak sebenar. Hak dia tudung penglihatan kita tu jadi nampak comel, jadi nampak sepuluh kedai, sepuluh gapo dah, sepuluh pasar gapo. Sebenarnya dalam hutan tak ada gapo satu. Bila bel baru nyata. Kalau tidak, tak nyata. Sebab apa dia tak lari? Itu kelebihan bel berlaku. Maknanya bel ni menyeksakan dia, menyakit dia. Jadi walahu durat, dalam keadaan dia berketuk hatta la yasma' ta'zin. Pergi ke mana? Sejauh mana? Siapa tak dengar bel? Mana jauh lah. Siapa tak dengar bel? Jauh pergi. Mana? Yang kedua mana? Supaya dia tidak dengar bel. Supaya hatta la yasma' ta'zin, mana? Supaya dia tak dengar bel, yang dia ketuk tu. Dengan makna hak tadilah, supaya orang pasal derah. Pasal derah ni biar tergelar suara tu. Ni pun supaya dia tak dengar bel, sebab tu dia ketuk. Ataupun hak makna yang pertama tadi, kalau makna dia sakit, dia tak suka, dia tak boleh duduk, dia panah kau, kita kata sehingga mana siapa ke mana, jauh lah pergi larinya, siapa tak dengar bel. Lepas tu kalau pergi sana pun orang bel juga, lari pula dia, nana. Kalau sana pun duduk bel juga, maknanya kawasan tu selamat, kawasan tu jauh. Sebab itulah dalam sunnahnya dia buat masjid tu banyak. Tak apa molek buat masjid banyak, tak apa. Sana ada masjid, sana orang bel, sana sini orang bel, molek. Sebab apa? Syaitan dia lari jauh. Ini menunjukkan kepada dia, maknanya syaitan ni dia tidak suka kepada panggilan, seruan ke arah kebaikan. Hak naknya, hak bel ni, bel tu syiar orang panggil. Setiap syiar dia ada hak bawah dia tu. Orang panggil hikmat ataupun falsafah dia tu, dia ada setiap syiar. Sebab kita kata daerah apa dia ada syiar, tak boleh jatuh waktu tu. Sehingga sahabat pergi perang, putus tangan ni Sayyidina Hamzah, pegang putus tangan dia, dakat tak boleh jatuh. Apabila rebah tu, hak lain pergi ambil jual, jangan boleh jatuh daerah. Walaupun padahal kita kata kepada dia kainnya, kita kata tak boleh. Syiar itu besar makna dia. Supaya juga bel ni syiar besar makna dia. Di sebalik dia tu ada banyak pengajaran. Apa dia? Iaitu naknya orang Islam ni dia jadi umat dakwah. Panggil orang, seru orang. Seru orang. Lepas tu dia pilih pula. Itu falsafah bel lah. Apa yang nak suara derah, suara sedap. Sebab hak sedap ni dia boleh menarik orang. Itu cara bel. Hak naknya kita tarik ni bukan dengan cara bel saja, banyak cara lagi. Kita tarik dakwah orang dengan bahasa yang bagus, dengan cara yang menarik. Hak naknya hak tu. Sebab itulah syaitan takut sangat. Sebab hak tu lambat, syiar. Maknanya hak naknya seumpama itulah seruan ke arah kebaikan, ke arah kejayaan, ke arah Islam. Seruan kepada tu. Dia takut. Dia takut. Jadi maknanya kalau kita peluah makna ni, dia tidak berhenti setakat bel lah. Sebab itu kalau orang ngaji Quran pun dia lari,
Kalau orang mengajar pun dia tak suka, dia gelisah. Dia pergi ganggu orang biar tak salah ngaji lah macam-macam kan. Sebab itulah. Begitu juga orang yang dakwah, dia tidak suka juga. Setiap benda yang baik, yang mengajak orang kepada kebaikan, dia tak suka belaka. Itu makna apa ni, syaitan lari ni, dia tak suka. Hak naknya kita bukan setakat ban tu saja, bukan setakat ban tu saja, tetapi hak lebih daripada tu. Apabila habis ban tu, dia pun mari ke tempat sembahyang. Lepas tu bila orang qamat pun tak suka juga, dia lari pula. Sehingga apabila habis qamat tu, dia mari pula. Dia mari pula tu membisik-bisikkan dalam hati seseorang, bisik-bisikkan dalam hati seseorang, sehingga seseorang tu tak ingat, duduk teringat kok dia, sehingga tak teringat berapa ada dia sembahyang, yang ni berapa rakaat. Sampai macam tu. Di sini hang nak ceritanya kelebihan ban tu. Sembahyang dia boleh mari, ban tak boleh mari. Itu kelebihan ban. Kelebihan ban. Kemudian dia itulah, sebab itulah ulama dia bagi pendapat kan, saranan dia lah, petua lah, kita kata petua ulama, kalau kita gapo-gapo kita sembahyang. Sebab apabila sembahyang ni, itulah Imam Abu Hanifah pun pernah orang hilang barang, pergi royak, dia kata balik sembahyang. Sembahyang tak ada lama teringat selalu. Jumpa Imam Abu Hanifah dia tahu dah, sebab syaitan tak suka. Syaitan dalam sembahyang dia royak, duduk sini, sebab dia tak suka kita terus sembahyang. Dia kena peringatlah kita. Kalau tidak kita terus sembahyang, dia susah hati tengok kita ni jadi orang juru. Dia nak suruh kan, biar kita sembahyang dah, biar paling kurang lah dia dapat sembahyang. Cara lah ke mana? Kita bui dia ingat lah, baru dia berhenti sembahyang. Kalau tidak dia duduk terus sembahyang macam. Sebab itulah petua ulama dulu, kalau kita gapa-gapa sembahyang, bukan kerana nak benda tu, tetapi dengan dia akan mari. Syaitan lah, syaitan, sehingga kita jadi teringat benda yang kita terlupa tu. Bab ma yajibu 'ala al-mu'adhdhin min ta'ahud al-waqti. Ini bab apa ni? Kewajipan menjaga waktu. Kewajipan muadzin menjaga waktu. Sekatalah Allah.